Siga bergula. Miga bergula. Hello gang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Resvlog channel. Kepada yang baru subscribe, aku ingin mengucapkan terima kasih. Dan kepada yang dah lama subscribe, aku ingin mengucapkan happy watching. Sekarang ni aku dah lama gila tak review barang kan. Aku rasa aku review phone mungkin tahun lepas tak silap. Tapi brand tu adalah brand, kenapa aku lupa dah, brand Ulefone. Alright. So kali ni aku akan review satu model yang agak baru jugalah. Bukan agak baru lah, dia lama lah, tapi aku baru nak review model ni. Alright. So ini adalah brand Oukitel gang, dan disponsored oleh Crystal Max. Macam biasa lah gang, saya memang dapat review pada Crystal Max saja, tak ada company lain punya. Kalau company lain ada, silakan. Right, di hadapan aku ni aku ada 3 model lah. Seperti mana ada bagi tahu sebelum ni, aku ada 3 model untuk review, tapi kesemuanya adalah brand Oukitel lah. Alright, model yang aku nak review ni adalah model mid range lah, ataupun affordable untuk korang beli. So tanpa melengahkan masa, mari kita lah review first model lah. Alright, let's go. Alright gang, hari ni ada produk terbaru daripada Oukitel lah. And then daripada segi luaran dia, bahagian atas dia akan tunjuk Oukitel lah. And then bahagian atas kosong, dan bahagian kanan adalah dia tunjuk Oukitel. Dan bahagian kirinya pula dia akan tunjuk Oukitel juga. Dan bahagian bawah kosong. And then kita akan tengok daripada bahagian belakang lah. Selalunya kalau bahagian belakang dia akan bagi spek. Right, jom kita tengok spek dia dulu. WP17 benda menawarkan 6.78 Full HD seperti mana yang korang nampak ni. And then dia menggunakan Android 11. Then dia menggunakan network 4G lah untuk kedua-dua SIM card, slot SIM card lah. And then dia menggunakan prosesor MT ataupun G95 tak silap aku. And then dia menggunakan 8GB RAM And then dia menggunakan 128GB internal memory lah. Kalau macam korang nak lebihkan storage, korang kena beli memory card lah. And then untuk kamera belakang dia menggunakan 64 megapiksel agak besar bagi aku. And then bahagian hadapan kamera dia menggunakan 16 megapiksel. And then benda yang aku teruja sekali adalah GPS lah. GPS dia memang sangat-sangat accurate lah bagi aku. Oukitel ni dia mengutamakan GPS untuk sesiapa yang buat kerja outdoors selalunya lah. And then phone ni, phone WP17 ni menggunakan kapasiti bateri sehingga 8300 million hour. Dan tak dilupakan juga menggunakan fingerprint scanner lah bahagian tepi kan. Dan skrin ni pun yang aku bagi tahu ni 6.78 inci tu dia menggunakan Full HD. So tanpa melengahkan masa, jom kita unboxing lah. Ini adalah bahagian dalaman dia. Alright, seperti biasa korang dapat manual yang kita tak akan baca walaupun kita beli phone baru. Ni manual, ini warranty card. And then ni apa aku tak tahu. Okay, kita letak tepi. And then so ini adalah dia punya device kan, WP17. Okay, kita on dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright gang, dah on. Nanti aku tengoklah dia punya device. Alright, dalam kotak dia menawarkan kabel Type A to Type C ya. Alright, seperti mana yang kau tengok, Type A and then Type C lah. Aku mana nak buka. Dia bagi pin lah mana kau nak cucuk SIM. Dan dia menawarkan phone ataupun hands free lah, hands free. Alright, dan ni dah lah adapter adapter Type A. Dia punya support sehingga 18 watt sahaja gang, 18 watt. Ini adalah bahagian kotak dalaman dia, dalam kotak dia. Itu ialah yang dia menawarkan lah. Alright, so jom kita tengok dia punya device tu. Kita buka dulu, ASMR dulu. So kita dah on tadi. Aku dah sebelum ni aku memang dah setting semua sebab aku dah buat untuk shadow, buat untuk grab ke pandang. Dia punya screen menggunakan Full HD Plus lah. Phone ni dia dah bagi sekali lah cover casing lah, transparent lah. Macam biasalah, kebanyakannya company phone ni dia akan bagi free casing lah. Right, free casing ni lah transparent. Kita tengok belakang dia. Di mana korang nampak ni, kalau tengok belakang dia, dia punya kamera tu memang nampak premium lah guys. Dan dia akan ditulis ultra shining lah. Berkilat mat. Dan finishing Oukitel lah, bahagian kiri lah. Alright, kita tengok bahagian tepinya pula. Bahagian tepinya volume up and down. And then power button. Pada bahagian ni kau boleh letak lanyard lah kat sini. Dekat bahagian bawah dia menggunakan Type C lah.
Type C port charger. Dia menggunakan Type C port charger. Alright, macam mana kau nampak lah. And then menyediakan audio jack lah. Okay, masih ada audio jack lagi lah geng. Pada bahagian kiri pula source punya button lah. Seperti mana kau nampak ni, ni adalah SIM slot lah. Yang sini memang kena cucuk lah. Alright. Tak tahu nampak ke tak. Bahagian speaker dia, aku lupa nak bagi tahu lah bahagian speaker dia. Bahagian speaker dia dekat bahagian ni lah. Okay, ni bahagian speaker dia. Kita tengok kualiti speaker dia macam mana. Speaker dia pun okey, ngam teruk, padu bosku. Dan kita tengok spek dia lah. Seperti mana yang aku bagi tahu tadi lah. Spek dia menggunakan Android 12 menggunakan Android 11. Bagi aku sangat berpuas hati bila korang pakai lah. Alright geng, korang dah tengok unboxing tadi. Tapi itulah yang paling memberangsangkan sekali adalah kita ada bagi hands free ni lah. Memang sangat membantu untuk rider lah. Kebanyakannya untuk call apa semua dia kan. Nice lah. Bukan setakat rider lah. Siapa yang nak pakai untuk outdoor, indoor pun boleh, tak ada masalah. Aku akan bagi tahu minggu pakai untuk buat Grab, Panda semua. Tapi untuk abang-abang yang buat rumah ke apa semua, kerja outdoor semua tu ke, tu tak ada masalah. Sepanjang aku pakai phone ini selama seminggu, bagi aku sangat okey lah. Sebab disebabkan oleh skrin dia pun agak besar juga, senang nak tengok info semua tu. Dia punya skrin pun besar yang berukuran sehingga 6.78 inci lah. Dan dia support sehingga Full HD+. Okay, jarang sekali phone dia bagi Full HD+. Yang aku bagi tahu tu dia menggunakan 8GB RAM. Tak ada lagging. Lagging setakat ni. Aku main game ML, kalau macam aku nak push rank tak ada masalah. Alright, menggunakan 128GB internal lah. Bagi aku tak ada masalah lah. Okay, kalau macam tu kau kena sidai ke, kena membangau ke tak ada order, kau boleh main ML dulu ataupun PUBG lah. Bagi aku tak ada masalah, tak lagging. Dia punya grafik pun aku set kepada high lah, tak itu lah. And then kita akan cakap pasal kamera lah. Okay, pada bahagian belakang menggunakan 64MP lah, 64MP. Okay, resultnya seperti mana yang korang nampak dekat skrin sekarang lah. Okay, dia punya result kamera pun cun, tak ada noisy sangat, okay, sharp. Okay, tak ada masalah. And then dia punya bahagian depan, kamera bahagian depan tu menggunakan 16MP lah. Kalau macam korang nak selfie, kalau korang nak selfie sebelum on job, korang mesti selfie punya. Tak ada macam gambar korang kabur-kabur, tak ada hal punya. Alright, ini adalah quality video 1080 bahagian depan. Cantik. Okay, belakang lighting natural. Dan ni aku hadapan lightingnya. Alright gang, ini adalah quality 4K video bahagian kamera belakang dia. Kalau aku ni record, alright, aku pegang phone sebelah tangan je. Alright, ni kat bahagian basement ni, yang parking motor. Okay, aku pakai dua tangan, tengok stabilization dia macam mana. Alright, aku pakai dua tangan ni. Ni kualiti video untuk 4K lah. GPS adalah di antara keutamaan aku untuk aku jalan Grab atau Panda lah. Disebabkan oleh aku memang menekankan sangat GPS. Sebab yalah, GPS ni kan nak bawa kita semua ni, nak bawa vendor, customer. Itu memang sangat penting lah bagi seorang rider seperti aku ataupun macam kurang rider lah. Punya GPS pun accurate, tak ada lagging. Dia punya screen pun tak ada masalah. Screen dia pun dia support 90Hz lah. Aku lupa lah pasal display tadi. Display dia dia support sehingga 90Hz lah. Kalau korang nak pakai 60Hz tu tak ada masalah, dia ada option. Dia menggunakan 8300 mAh. Okay, bagi aku sangat besar. Pada pengalaman aku, bila aku cedok dari pagi sampai ke malam, masih lagi ada bateri sehingga berapa 10% tak silap aku lah. Pagi sampai malam lah. Bagi aku, kalau korang nak cedok dari pagi sampai malam, tinggal lagi 10%, tak ada masalah. Okay, kalau korang nak charge balik menggunakan 18 watt menggunakan 18 watt adapter, tak ada masalah. Memang bagi aku laju jugalah untuk charge phone lah. Mungkin dalam 2 jam baru boleh penuh. Dan banyakkannya rugged, dia support IP68 lah. Waterproof, dustproof, tak ada masalah lah. Macam duk time malam, hujan ke, tak ada masalah. Okay, cuma kalau macam tu hujan, dia akan kacau speaker lah. Sebab air mengalir kat bawah ni, dia punya speaker tak apa dengar sangat lah. Kebanyakannya rugged phone bukan brand ni saja, kebanyakannya rugged phone. Dia punya
dia punya speaker memang tenggelam. Tapi lepas setengah jam dia punya speaker okey balik sebab dia penuh dengan air kat bawah ni. Memang rugged phone kebanyakannya memang macam. So kesimpulan aku Alcatel WP17 ni harga yang diberikan adalah 1199. Tetapi Big Boss dia bagi green light, dia akan bagi voucher untuk korang lah. Macam korang nak beli phone ni, lepas video ni akan ada voucher. Stok terhad tak banyak, tetapi korang boleh pre-order lah sebab Big Boss pun nak order daripada overseas lagi. Daripada segi harga, dia punya segi spek yang dia bagi, kamera 64 megapiksel, bateri 8300 mAh, dan dia punya screen ni 6.78 inci Full HD Plus Tak kebanyakannya rugged phone dia akan bagi spek yang berpatutan. Kenalah dengan harga lah yang diberikan lah. Alright, lagi 2 model ni aku akan review pada minggu depan lah, insya-Allah kalau aku berkesempatan. Alright, akan ada 2 lagi model aku akan review. Kalau korang nak beli phone ni, korang boleh tengok link dekat description dan kalau macam korang nak pre-order, korang boleh isi dekat Google Form lah seperti mana yang aku tulis dekat description video lah. Alright gang, aku rasa video aku sampai di sini saja. Kalau korang like video ni, jangan lupa like button thanks untuk support konten-konten aku yang seterusnya, and then subscribe gang, jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video aku yang seterusnya. Aku doakan korang semoga dimurahkan rezeki dan dilimpahi rahmat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alright gang, tak apa membuang masa. See you very next video. Assalamualaikum. Bye bye. Mana phone ni?